Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton di rumah? Terima kasih kerana memilih Assalamualaikum sebagai wadah pembuka hari anda pada hari ini. Saya Adek Masyarum. Alhamdulillah. Nampaknya hari ini 11 September bersamaan 23 Muharram 1442 Hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton di rumah. Terima kasih juga kepada yang dah mula menonton di Facebook Live. Yang beri salam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teruskan 2 jam pagi anda bersama Assalamualaikum pagi ini. InsyaAllah hari ini banyak topik menarik yang akan kita bincangkan. Baiklah, sebelum tu ini yang saya ingatkan kepada semua. Maklumlah kita masih lagi dalam PKP. Kita belum lagi lepas daripada COVID-19. Jadi kenalah jaga SOP kan. Pakai keluar rumah pakai pelitup muka, jaga jarak, kena jaga jarak, elakkan bersalaman dan yang paling penting sekali pakai pelitup muka Kerana saya bawa satu cerita di Jerman nak menggalakkan orang menjaga SOP pakai mask ni sampai mereka ada robot yang membantu mereka untuk mengawal SOP. Robot tu boleh tegur. Orang kalau tak pakai, kalau tak pakai face mask dengan sempurna pun pakai bawah dagu pun dia boleh tegur. Jadi kat Malaysia ni jangan sampai kita nak pakai robot pula ya. Baik, okey. Yalah, bercakap tentang kadang-kadang orang kata kenapa nak jaga, takut mati ke? Kamu ni jaga SOP pakai mask semua ni takut mati ke apa? Sebenarnya bukan Kita menjaga SOP pakai face mask bukan kerana kita takut mati, tetapi kerana kita nak menjaga keselamatan orang lain juga dan juga diri kita. Dan itu tuntutan dalam Islam. Macam bercakap tentang mati, tajuk kita hari ini juga mengenai mati. Yang bertajuk adalah kematian sebagai nasihat. Jadi ingin saya sampaikan satu surah, satu ayat bersama dalam surah Al-An'am ayat ke-61. Okey, yang bermaksud, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal, yakni malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat, sedangkan mereka pula, yakni malaikat itu, tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Itulah surah Al-An'am ayat 61. Baiklah, seperti biasa kita akan ada tetamu khas di Assalamualaikum pada pagi ini yang akan tadabbur surah Al-An'am ini. Jadi bersama-sama kita di studio adalah Ustaz Rafiq Zainal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Okay. Dari Gombak Ya. Oh, betul. Ustaz adalah pengerusi eksekutif Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM. Masya-Allah. Cukup menarik. Boleh cerita sikit mengenai SPJM ni? Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ataupun kita panggil sebagai SPJM adalah satu badan NGO peringkat kebangsaan yang mana kita mengendalikan jenazah Muslim dan juga bukan Islam. Ya, bukan Islam sekali. Di dalam dan di luar negara juga. Maknanya segala kes-kes pengurusan jenazah kebanyakannya kita akan menjadi salah satu rujukan untuk pengendaliannya, terutamanya kalau melibatkan luar negara, rakyat Malaysia meninggal di luar negara. InsyaAllah kita sedaya upaya membantu memudahkan urusan waris dalam tuntutan jenazah tu. Masya-Allah, masya-Allah, cukup noble, cukup baik sekali. Alhamdulillah. Itulah pengurusan jenazah dan hari ini tajuk kita pun mengenai kematian sebagai tu nasihat. Jadi tadi saya dah bacakan maksud surah Al-An'am ayat 61. Jadi mungkin ustaz boleh tadabburkan ayat tersebut. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengannya lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah dengannya sehinggalah akhirul kalam kita dapat mengucap kalimah La ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun nak masuk ke syurga Allah taala itu dia ada laluan dia, ada ujian dia. Jadi kita ambillah iktibar daripada surah Al-An'am ayat 61 yang mana tuan-tuan dan puan-puan semua boleh rujuk dalam kitab masing-masing, mushaf masing-masing. Mudah-mudahan jadi panduan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت
hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sadaqallahul azim. Sebagaimana yang dibacakan terjemahannya tadi, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Bila sebut tentang dialah berkuasa, kita tengok pada ayat yang Allah Taala sebut Al-Qahar. Al-Qahar ni maha kuasa. Maha kuasa. Maknanya Al-Qahar, maha kuasa. Allah Taala ni dia memiliki segala-galanya. Dia memiliki kita, dia memegang tampuk kekuasaan yang mana tak ada seorang pun yang di antara kita yang terlepas daripada bawah penguasaannya. Maka bila sebut tentang kekuasaan Allah Taala ini, macam kitalah kita menguasai, seorang ayah menguasai anaknya, maknanya memegang tampuk pemerintahan dalam keluarganya. Begitu juga dengan seorang pemimpin menguasai rakyatnya, kerajaan dan sebagainya. Maka dalam konteks Allah Taala, dia menguasai atas sekalian hamba-Nya yang disebut fauqa ibadih, yakni sekalian hamba-Nya semua. Maknanya tak ada orang yang terlepas daripada di bawah kekuasaan Allah Taala, tak akan ada kan. Lalu begini, Allah juga Taala yang pertama disebut bahawa Allah berkuasa yang pertama. Kemudian disebut wa yursilu alaikum hafazah, dan dia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal. Pengawal-pengawal ni hafazah. Hafazah ni mengawal kan. Maksudnya ialah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ni yang pertamanya tafsirannya ialah kata menjaga. Malaikat yang menjaga kita, maknanya kita ni tak payah upah bodyguard pun tak apa. Dah ada bodyguard dah, dua orang. Dah bodyguard kita. Dua malaikat. Ya betul. Yang mana malaikat kita kanan dan kiri, Raqib dan Atid ini yang sentiasa mencatat. Yang keduanya katanya ialah sebagai menulis segala apa yang kita lakukan. Maka tak ada orang yang dapat terlepas daripada segala apa yang Allah Taala yang Allah Taala suruh kita buat ke tidak. Kalau tak buat, dia akan ditulis oleh malaikat yang kiri dan kanan kita ini. Kemudian disebut lagi hatta iza jaa ahadakumul maut, sehinggalah apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu. Maknanya tak dapat lagi, memang tak dapat lagi. Akan tiba satu saat kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang maut kepada kita. Tawaffathu rusuluna. Siapa yang ambil nyawa kita itu? Yang diambil oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat juga. Maknanya malaikat ini wakil pada Allah mencabut nyawa kita. Yang kita tahulah malaikatul maut yang mencabut nyawa kita, yang tak pernah tidur, Israel yang akan mencabut nyawa kita tepat pada waktunya, tak cepat walaupun sesaat, tak lambat walaupun sedetik. Wahum la yufarritun, yang disebut juga tidak cuai, yakni malaikat ini dalam menjalankan tugasnya. Maknanya malaikat ini tak pernah tersilap, tak pernah alamak aku tersalah ambil nyawa orang. Bukan diri sebenarnya. Nama dah sama dah. Kan? Contohnya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, nama saya lah kan. Ada pula nama macam tu, tersalah ambil takkan. Walaupun muka pelanduk dua serupa ke, memang takkan berlaku. Maknanya kata isu dia, malaikat itu tak pernah cuai dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana kita manusia yang lemah, tentu akan ada kecuaian kita dalam mana-mana bab sekalipun. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Begitu jelas sekali tadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Rafi. Baik Ustaz, kita nak tahu juga bagaimana, sebab kita nak tahu perkara kematian adalah satu nasihat kepada kita. Kita nak tahulah perjalanan daripada proses kematian, daripada seorang itu mau dicabut rohnya kemudian ke alam barzah. Mungkin Ustaz beri jelaskan kepada saya dan juga kepada penonton di rumah bagaimana apakah proses-prosesnya sehinggalah masuk ke syurga. Baik, itu atau neraka. Insya-Allah. Mudah-mudahan syurga lah. Mudah-mudahan syurga. Bila kita sebut tentang kematian, kita harus sedar dan kita ingat, mati ini tidak kira usia, tua atau muda. Tidak kira harta, banyak atau sikit. Tak kira pangkat tinggi ataupun rendah. Tak kira sama ada kita ni sihat ataupun sakit. Tak kira sama ada kita bersedia ataupun tidak. Dia boleh berlaku pada siapa saja secara tiba-tiba. Mungkin esok lusa atau mungkin selepas ini giliran kita pula. Hanya Allah Taala yang Maha mengetahui. Apa yang sangat kita harapkan hanyalah husnul khatimah, kematian yang baik. Ini yang perlu kita azamkan, intikadkan. Kejayaan manusia seorang itu adalah bila dia mati dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Lalu bila sebut tentang bagaimana tentang sakaratul maut ini, apakah iktibar yang boleh kita ambil daripadanya dan sebagainya. Kita boleh tahu bahawa bila sampai waktu itu, yakni kematian itu tiba, dia tidak akan lambat walaupun sedetik, takkan cepat walau sesaat. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Ini Jumaat kan? Ini surah antara surah pilihan kan. Yang sebut kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu tetap akan datang kepada kamu. Maknanya kita lari macam mana?
kan. Contohnya misal katalah dalam keadaan COVID-19 ini kan, orang takut dengan mati dan sebagainya. Tak kena COVID pun mati juga kan. Makna kata itu hanya asbab saja. Maka kita tak akan dapat lari daripada kematian ini. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib. Makna kata apa yang tersembunyi dalam dada kita, apa yang kita buat senyap-senyap kat rumah tu, kat dalam bilik ke, apa benda yang orang lain tak tahu, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dan yang nyata, yang jelas, benda yang memang kita tahu dah akan berlaku, apa yang kita buat kan. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Makna tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila mana sampai waktu kematian kita, akan sampai detik kita sakarat. Sakaratul maut ni apa? Sakarat ini kalau dari segi bahasanya mabuk. Maut ni kematian. Sakaratul maut itu mana? Mabuk di ambang kematian. Siapa pernah mabuk kan? Misal katalah mabuk kan, banyak orang kata pemandu mabuk dan sebagainya. Macam mana kata pemandu mabuk tu? Bila dia dalam keadaan khayal, dia dalam keadaan mabuk, dia tak kerti beza mana baik, mana buruk, mana kanan, mana kiri, mana salah, mana benar, mana dosa, mana pahala, mana hitam, mana putih. Dia tak kerti beza. Bila dia tak kerti beza ni, maka dia akan buat ikut hala tuju dia je. Dan dia perlukan bimbingan. Sebab tu orang mabuk ni kita perlu papah dia, bawa dia ke jalan yang betul. Demikian juga ketika nak mati nanti. Bila nak mati nanti, orang tu akan mabuk. Bila mana dia mabuk, dia dah lupa segala bendanya. Maka kita bimbang, kita mabuk, dan sehingga kita tak dapat nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Maka bila dalam keadaan sakaratul maut itu, ya, malakatul maut, yakni Israel akan mencabut nyawa kita daripada kaki kita. Bila sampai ke lutut kita, bila sampai ke perut kita, sampai ke dada kita, kita dah sesak nafas dah. Kita tak bayangkan macam mana keadaan yang akan berlaku pada kita. Satu detik yang cukup menakutkan. Bila sampai di gorgorah ni, halkum kita ni, nyawa nak keluar, ketika itulah Allah buka bayangan balik. Bayangan apa yang kita buat dahulu, Allah tunjuk balik satu persatu, yang baik, yang buruk, semuanya tanpa terlepas walaupun seberat zarah. Maka ketika itulah manusia akan mula menyesal. Dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak, ya Allah, aku nak kembali padamu, ya Allah. Kan? Nak kembali. Bila sebut nak kembali ini, ada satu ayat yang Allah Ta'ala tegur kita. Ya Allah, nasihat pada kita. Perkara yang akan berlaku pada kita ni. Ya? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un, kata ya. Sehingga sampai kepada golongan yang kufur ingkar itu, sampai ajal maut kepada mereka. Mereka minta apa? Mereka minta, ya Rabb, kembalikan daku ke semula ke dalam dunia. Ya Rabb, aku tak nak lagi. Allah, nak kembali. Nak kembali. Ya Rabb, aku nak balik. Ya Rabb, aku belum bersedia. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Inilah ucapan orang-orang yang kufur ingkar. Kita minta pada Allah, ya Rabb, janganlah kami tergolong dalam golongan yang menyebut Rabbirji'un. Kita tak nak. Sebab orang yang sebut Rabbirji'un, kembali kepada Allah ni, ialah golongan kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'alli a'malu salihan fima tara. Untuk apa kamu nak kembali ni? Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tara. Untuk kami ni, untuk aku ni, beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Maknanya, orang yang mati dalam kubur ni, dia tak nak minta balik nak jumpa mak ayah dia. Dia tak minta balik jumpa anak isteri dia. Tak tengok harta benda dia, tanah yang ditinggalkan kat belakang tu, macam mana syarikat dia, apa saja dia tinggalkan. Tak minta. Lantaklah kan. Hari ni orang gaduh pasal faraid kan. Harta benda. Yang di bumi gaduh pasal ya, faraid. Betul. Kita ni tinggalkan benda yang akan digaduhkan nanti. Yang mungkin akan menyusahkan kita kelak. Allahu Akbar. Patutnya kita kena tinggalkan anak yang soleh kan. Maka waktu orang nak mati ni, dia minta apa? Minta, ya Allah, aku nak kembali kepadamu, ya Allah, la'alli a'malu salihan fima tara, untuk beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan, ya Allah. Diminta untuk itu. Sebab itulah kan, kalau kita sebut tentang orang yang solat ni, kadang-kadang ada orang solat ni, dia tak orang solat alhamdulillah jaga dah. Yang tak solat ni pula kan, dia mengabaikan waktu solat, dia mengabaikan kefarduan solat kat atas dirinya. Bila sampai waktu keadaan dia perlu sedar bahawa solat yang ditinggalkan ini sebenarnya sangat dituntut oleh ahli kubur. Dia minta, ya Rabb, aku nak solat 2 rakaat. Tolonglah 2 rakaat pun jadilah. Nak sujud. Ahli kubur jutaan kat kubur kat dunia ni, semua minta pada Allah, nak kembali kepada Allah, nak sujud kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Kalla, kata Allah.
Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya engkau mengatakan sesuatu yang engkau sahaja yang kata. Benda yang sia-sia. Nak hidup macam mana? Kalla, sekali-kali tidak. Maka benda itu adalah satu benda yang sia-sia. Allah tak akan tunaikan apa hajat kita. Kerana apa? Kerana wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'asun. Sesungguhnya di hadapan kamu sudah ada dinding barzah. Pernyataan Allah. Dah nak mati baru nak bertaubat. Dah nak mati baru nak solat pada Allah. Dah terlambat tuan-tuan dan puan ya, Tuan Adi. Jadi maknanya waktu kita nak meninggal dunia ini, sebelum kita nak meninggal dunia ini, kita perlu guna kesempatan yang ada. Jangan jadi macam ahli kubur yang telah menyesal ni. Kelak kita pun akan jadi macam mereka. Nak minta pada Allah, nak beramal soleh, Allah herdik. Kalla. Sekali-kali tidak. Maka kamu yang cakap ni adalah perkara yang sia-sia. Apa yang kamu cakap ni sia-sia. Dinding barzah dah ada kepung kita. Barzah itu sendiri bermaksud dinding. Makna kata benda yang kita dalam kepungan, tak boleh ke mana. Satu alam yang asing bagi kita kat dunia ni. Sehingga kamu dibangkitkan. Makna di padang mahsyar nanti Allah meratap pilu. Jangan sampai ketika itu baru kita nak kembali kepada Allah. Ya, kita kena ingat dunia ini sudah lama. Dunia ini sudah lama dan sudah bergilir manusia hidup di atasnya. Gililah kita ni mengganti manusia dulu je. Gilir. Lahir kita tak buat apa-apa pun. Mati pun tak buat apa-apa. Lalu yang kita tinggal hanya persiapkanlah amal sebagai bekal. Kerana ajal tak menunggu kita. Kerana sungguhnya kitalah yang menunggu ajal. Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar. Kita dengar ni, kita rasa pun dah. Dia saya di sebelah ni pun rasa macam Allah yang cakap ni lagi lah. Baik Ustaz, kita ada soalan dari Facebook kita nak bacakan. Terima kasih kepada bertanya kepada Cik Rosdin Samah, top fan kita. Soalannya berbunyi Ustaz begini. Ustaz, ada setengah orang yang menangguh-nangguh taubatnya dengan memberi alasan masih muda lagi. Boleh bertaubat menjelang usia tua nanti. Apa pandangan Ustaz dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya, Encik Rosdin Samah. Yalah ni kes muda lagi. I muda lagi. Takkan nak dulu kan. Takkan nak ni takkan lagi masjid. Jadi muda lagi boleh taubat. Dah tentu ni taubatlah. Macam mana tu Ustaz? Masya-Allah. Ya. Bila sampai waktu manusia ni bila berkata macam tu, maknanya dia sombong. Allah. Maknanya itu kita takut dia sombong kepada Allah. Yang terjadi Cik Rosdi kan. Cik Rosdin. Cik Rosdin, terima kasih pada soalan tu sebab benda tu famous. Benda yang biasa anak muda, yang biasa saya berhadapan, kadang-kadang saya pun terlibat dengan belia-belia yang kadang-kadang nakal lah kita panggil. Jadi bila sebut kami ni muda lagi ustaz, takkan nak macam ustaz pakai jubah, pakai serban, tidaklah sampai ke situ kan. Tapi bila sampai dia kata kami ni muda lagi, kami nak enjoy, dia lupa bahawa ni yang dia cakap ni pemandi mayat kan. Saya dalam pengurusan jenazah 16 tahun dah tuan. 16 tahun. Jadi disebabkan kita tengok kematian ini bukan orang tua je. Muda pun ramai. Sepah budak-budak muda yang meninggal aksiden, sakit jantung dan sebagainya. Maka dia kena ingat satu firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 34. Allah sebut walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat ada tempoh ajalnya, ada tempoh. Maknanya setiap orang ni dah ada tempoh dia. Cuma kita tak tahu hari tanpa tarikh. Benda yang kita rahsiakan. Bila sampai waktu tempohnya tak dapat mereka lajakkan, macam saya bacakan tadi, lajakkan sesaat dan tak dapat mereka dahulukan walaupun sedetik. Makna kata bila sebut manusia ni kata manusia hidup ni muda lagi, dia kena ingat bahawa pada masa nanti antara 4 soalan yang ditanya oleh Allah SWT di pada masa ialah di usia mudamu apa yang kamu buat antaranya. Maka jangan kita rasa macam tua nanti taubatlah. Sedangkan apa yang kita buat waktu muda nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala balik. Makna kata tak ada orang terlepas. Nak tak nak kita akan berhadapan dengan apa yang kita buat waktu muda ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada pula Ustaz, ada pula yang mengatakan Allah kalau aku taubat pun nanti aku bawa balik dosa ni. So baik aku tak taubat dulu. Tu macam mana pula Ustaz? Dia rasa macam dia kalau dia taubat pun dia akan buat lagi dosa tu. So baik taubat later ataupun ataupun kita tak guna taubat tu. Masya-Allah. Adakah situasi macam itu? Ada juga manusia yang begitu. Dia menangguh-nangguh taubat, ya. Banyak manusia yang bercerita besok aku akan taubat. Besok aku akan solat. Sedangkan rupanya besok dia akan dikafankan. Dia akan meninggal dunia. Maka benda ini satu rahsia Allah. Ya, sebut dalam sebuah hadis, an-nasu niyam
manusia tu masa tu semua sedang tidur. Kita lah ni sedang tidur sebenarnya. Iza matu intabahum, sehinggalah mereka mati, barulah mereka akan sesedar. Baru bangun daripada lamunan dia, baru nak kembali pada Allah Ta'ala. Kita ambillah iktibar di atas kematian orang-orang yang sebelum kita ini. Banyak orang yang mati yang tak sempat nak bertaubat pada Allah, kita ambil iktibar. Jangan kita salahkan pada semati, ambil ibrah apa yang kita boleh ambil daripada semati itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih. Ustaz, saya ada satu soalan sebenarnya. Adakah takut mati itu tanda lemahnya iman? Tapi Ustaz, jangan jauh dulu. Kita berehat dulu dan kita kembali ke sebelah sini. Teruskan bersama Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Nabi tegak. Kata Nabi, sesiapa saja yang membentangkan sorbannya di atas pasir ini, selepas itu aku duduk di atasnya, aku sampaikan hadis-hadisku, kemudian dia nanti akan mendengarnya, maka dia tidak akan lupa hingga akhir hayatnya. Berlomba-lomba sahabat membentangkan sorban, tapi yang bertuah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bentangkan sorban, Nabi pun duduk di atas, Nabi sampaikan hadis-hadis. Selepas itu Nabi tegak berdiri, dia gulung balik. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Selepas aku gulung sampai hari ini, aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita manusia biasa hari ini, jangankan tuan-tuan yang mendengar, saya yang bercakap pun lupa entah apa yang sudah saya cakapkan. Begitulah lemahnya akal kita. Kalau nak jahil, janganlah ajak orang ramai. Jahil sendiri je lah. Dia boleh lepas batin, tapi hukum akhirat, hukum Allah, dia takkan lepas batin. Jangan lupa saksikan saya Asni Mansur dan saya Farah Ahmad dalam Ku Seru Namamu. Kita akan petik Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum. Satu-satunya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya disebut dalam Al-Quran. Tokoh ini pada asalnya, pada awalnya sangat memusuhi Islam. Apabila saya sebutkan namanya, orang mesti tahu. Wajahnya seperti wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada 5 orang itu, ada sahabat Nabi yang terkenal, apabila Rasulullah menatap wajahnya saja ketawa Rasulullah. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Bersama-sama menyemarakkan semangat kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia prihatin. Alhamdulillah, kembali dalam Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus setia dengan Assalamualaikum pada pagi ini. Tajuk hari ini kita mengenai kematian sebagai satu nasihat. Sebelum break tadi saya telah tanyakan satu soalan kepada Ustaz mengenai adakah takut mati itu tanda lemahnya iman ataupun perlukah kita takut pada mati? Sebab ada orang confuse Ustaz. Aku ni kena takut mati tak? Sebab ada orang kata kalau takut mati ni kita tak boleh takut mati kerana yalah takut ada yang kalau orang kuat iman tak takut mati. Persepsi itu bagaimana Ustaz? Apa yang sebenarnya? Masya-Allah, takut kepada mati sebenarnya kematian ini sebagai satu benda yang perlu kita ingat, ya. Nabi sebut orang yang ingat mati ni orang yang cerdik, ya. Wa kafa bil mauti wa iza, cukuplah kematian sebagai
penasihat bagi kita. Jadi bila sebut tentang takut mati ni, ya, semua orang takut mati, ya. Lalu cuma kita perlu niatkan dalam hati ataupun betulkan apa yang tersemat dalam hati kita ni, takut mati sebab apa. Ada orang yang mati, ada yang takut mati kerana takut harta yang ditinggalkan. Sayang harta dunia dia ni, apa yang dibangunkan selama ni aku usaha, janganlah mati lagi kan. Aku tak puas lagi nak merasai semua benda ni kan. Maknanya benda ni sebenarnya satu benda yang salah. Hubbun dunia, sakit cintakan dunia. Bila dia cintakan dunia ni takut mati, maka benda ini sebenarnya satu benda yang perlu dia bimbang, dia perlu khawatirkan. Ya, sebab takut-takut ke akhirat nanti Allah tak pandang pun dia, sebab dia terlalu cintakan dunia. Namun yang perlu kita takutkan mati ni ialah orang-orang yang bila dia takut mati, dia ingat kepada Allah. Bila takut mati, dia bersedia dengan amal solehnya. Ini baru betul. Saya sendiri pun takut mati. Takut apa? Takutlah apa yang kita buat selama ini, ibadah kita kan. Mungkin saya ni menyampai dakwah dan sebagainya, takut Allah tak terima punya. Allahu Akbar. Takut kita kan rupanya sia-sia amalan kita. Sebab tu kita selalu berharap, ya Allah, terimalah segala amal ibadahku, ya Allah. Ya Allah, angkatlah segala apa yang kesalahan aku, ya Allah. Kita minta sebab kita takut dan kita mengharapkan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Allah. Jelas jawapannya. Ustaz kita bagi pada dua lah. Kalau ada yang takut, kalau takut mati kerana kita risau amalan kita tak cukup. Betul. Mungkin itu adalah takut yang bertepatan lah. Yang kena pada tempatnya. Tapi kalau kita takut kerana kita sayang sangat dunia, itu takut mati yang tidak betul lah. Sebenarnya insya-Allah. Baik Ustaz. Kita tahu dalam musim PKP ni ada yang diuji macam-macam dugaan kan. Kalau kita lihat musim COVID-19 ni sehingga ada yang hilang kerja, ada yang membunuh diri. Jadi bagaimana? Ada setengah ada juga yang mengatakan aku tak tahan dengan doa ni, aku nak mati cepat. Dia doa untuk mati cepat. Masya-Allah. Bagaimana Ustaz dalam keadaan itu? Bolehkah kita doa untuk kita dimatikan cepat? Baik. Bila sebut tentang masalah, setiap orang ada masalah. Tak ada orang yang terlepas daripada ujian hidup, kan? Kita sebut orang gila pun dia ada masalah dia juga kan. Maknanya tak ada orang lah, baik kita manusia ke binatang ke, semua ada ujian dia sendiri, ya. Maka bila kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan ujian ini, maka janganlah kita rasa macam terlalu down, rasa macam tak boleh dah, putus asa dengan hidup ni. Aku tak nak lagi hidup, aku nak mati, kata dia. Nak minta mati ni. Maka boleh tak kita minta mati ni? Maka perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang mana ada sahabat yang kata, ya Rasulullah, aku tak tahan dah dengan hidup ni kan. Aku nak mati, kata dia kan. Lalu kata Nabi SAW, jangan kamu minta mati kan. Boleh jadi hidup yang panjang ini dia akan memberi manfaat kepada kamu. Makna kata kalau hidup panjang ni mungkin dia akan berubah, dia jadi lebih baik, maka jadi manfaat pada dia. Tiba-tiba kalau dia mati, dia ingat dia putus asa, dia mati selesai masalah kan. Rupanya ke akhirat sana dia perlu bertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan. Tak sempat bertaubat kan. Lalu orang begini dia perlu ingat bahawa Nabi juga mengajar bahawa jangan bila kita kecewa sangat, down sangat, semacam ya Allah aku tak nak dah hidup kat dunia ni, jangan minta macam tu. Tapi doalah sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Ya Allah, jika hidup ini baik bagi aku ya Allah, maka panjangkanlah umurku ya Allah. Ya Allah, jika mati itu lebih baik bagi aku ya Allah, maka kau ambillah aku ya Allah. Maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita takut dengan sebarang musibah, ya. Allah sebut orang yang ditimpa musibah ini, bila dia bersabar, maka ada satu kabar gembira baginya. Allah sebut wa basyirus sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar bila mana ditimpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah jugalah kita semua pasti akan dikembalikan. Maknanya kunci dia apa? Sabar, ya. Bila sebut tentang sabar ini, kita perlu ingat bahawa kita ambil perumpamaan masalah ini seumpama macam air sungai. Air sungai dia punya sifat macam mana? Mengalir kan, terusan. Tak berhenti. Maka kita tengok air tenang mengalir kan. Kadang-kadang dia berombak kan, jalan. Kemudian dalam air sungai itu kadang-kadang kita ada nampak batu-batu sungai cantik kan. Dan tiba-tiba datanglah sampah-sampah, kayu-kayu ke ataupun daun-daun kering, dia akan tersangkut kat batu tadi. Maka adakah selama-lamanya akan ada kat situ? Tidak. Bila datang orang yang buang, maka dia akan hilangkan. Ataupun datang satu kepala sungai
Zap, sapu habis dengan batu-batu sekali hilang kan. Maknanya ialah itulah kehidupan kita. Sungai ini umpama kehidupan. Maknanya setiap apa yang berlaku, air sungai yang berjalan tu dia tak akan kembali macam kita dalam kolam dia akan filter balik kan. Sungai tak, dia terus jalan. Macam tu lah masa kita. Terus akan berjalan. Dan kadang-kadang kita akan stuck dengan masalah. Yakni macam sampah tadi stuck pada batu tadi. Maka bila stuck tu ataupun terhenti dia, maka kita perlu buat sesuatu. Dia ada dua keadaan untuk hapuskan masalah. Yang pertama, kita perlu bertindak mengatasi masalah. Jangan lari daripada masalah, kena bertindak. Sebab masalah tu selamanya tak akan hilang daripada kita, melainkan kita menyelesaikannya. Yang pertama. Yang kedua, dengan rahmat pertolongan Allah Ta'ala. Dia boleh hapuskan masalah itu tanpa kita buat apa-apa saja. Maka benda ini bergantung pada kita jugalah, sangka baik kita pada Allah SWT. Itulah umpama kepala air tadi. Dia boleh pergi sekali harung, habis semua masalah. Begitulah rahmat Allah. Masalah kita beban sangat, tak ada jalan dah, ya Allah, berilah aku keluar jalan, ya Allah. Tiba-tiba Allah angkat musibah itu sekelip mata dengan cara yang kadang-kadang kita tak sangka-sangka pun. Wallahu a'lam bisawab. Kadang-kadang musibah yang Allah beri itu supaya kita ingat kepada Allah. Kadang-kadang bila ada musibah barulah kita berdoa dengan betul-betul ikhlas. Kadang-kadang kita doa, kalau tak ada apa-apa kita doa sekadar doa saja. Tak sepenuh hati. Kalau ada dugaan tu, kadang kita doa tu lebih sungguh-sungguh. Itulah hikmah daripada, yang penting kita kena sangka baik kepada Allah SWT. Baik Ustaz, kita ada soalan lagi dari Facebook, dari Encik Muhammad Faizal bin Ahmad. Okey, soalan ini menarik. Assalamualaikum Ustaz. Okey, soalan saya, kenapa masih ramai yang hanya lepak dan berborak kosong ketika menziarahi kematian? Ada yang langsung tiada keinsafan. Terima kasih. Itu dia Ustaz. Kadang-kadang kita nampak kan ziarah kematian, tapi ada sengaja yang gelak-gelak pun ada Ustaz. InsyaAllah. Jadi adakah tak cukup pengajaran iktibar yang didapat? Boleh ke Ustaz? Baik. Kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, kebiasaannya kita berhadapan dengan situasi macam tu. Bila dia ziarah satu kematian, maka dia macam seolah-olah tak ada apa berlaku. Sebab yang mati tu kan keluarga dia. Maka di sini dalam konteks adab, bila dia datang menziarahi jenazah, Nabi SAW suruh jadikan kematian itu sebagai penasihat. Dia tak ambil iktibar. Dia boleh bergelak huha-huha. Pertama, dia menyakiti hati ahli keluarga yang tengok, oh aku tengah sedih dengan apa yang berlaku, kematian anak aku, kematian ayah aku, ibu aku, tapi korang boleh duduk lepak sana bersembang-sembang. Kadang-kadang siap minum, siap okok, kan macam tu kan, adab yang tak baik. Maka hal begini bila berlaku kan, maka dia tak ada adab dengan manusia. Dan yang kedua, dia tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah kata jadikan kematian, Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW menyuruh kita adab itu sebagai satu nasihat. Mati itu sebagai satu nasihat, tapi dia tidak menggunakan kematian itu sebagai nasihat baginya, dan dia lupa bahawa besok pun dia akan mati. Kan? Apakah perasaan dia di saat, katakanlah kita alam roh dan rahsia Allah, katakanlah kita dah meninggal, kita melihat situasi kawan-kawan kita datang, kita seronok kawan-kawan kita datang, keluarga, sanak saudara kita datang dari jauh, ramai datang ziarah aku, tapi dia datang untuk bersembang. Banyak majlis kematian ini seumpama reunion. Masya Allah, reunion. Kau kat mana sekarang? Aku dah buat macam ni, macam tu. Masya Allah, tak kena pada masanya. Maka orang begini dia perlu insaf bahawa besok kalau berlaku kematian pada dirinya, bagaimanakah rasanya bila berhadapan dengan sahabat-sahabat atau kenalan-kenalan yang ziarah padanya, tapi tak bicara pada dia, tak berdoa pada dia, tidaklah bersedih atas kematiannya, melainkan mereka huha-huha. Maka ini juga adalah satu pengajaran pada kita yang hidup, bahawa kita ini mati pun tak ada siapa pun heran pada kita kan. Dia bila meninggal ni, sebab itulah ada patah Melayu sebut kan, manusia rimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Belang tu kita tahulah, belang tu boleh buat kapet, boleh buat baju rimau kan. Tapi kalau manusia mati meninggalkan nama, ramai orang beranggapan macam dia seronok namanya disebut-sebut, meninggalkan nama. Oh, ni bangunan ni dia yang buat dulu. Oh, ni masjid ni dia yang dirikan dulu. Sebenarnya tidak maksudnya begitu. Maksudnya manusia mati meninggalkan nama itu ialah bila kita mati, orang tak sebut nama kita. Angkat Rafi tu pergi mandikan jenazah dia. Tak. Dia akan sebut angkat mayat tu, kita mandikan jenazah tu.
terus tukar title mayat. Mayat. Bila kita nak solatkan Tuan Haji tu, saya rasa lain kan? Bila kita nak ke bumi Tan Sri tu, rasa lain kan? Tapi bila kita sebut, bila nak kebumikan jenazah, itu dah sinonim. Maka mula-mula yang hilang daripada kita setelah kematian kita ialah nama kita. Maka kita perlu ingat bahawa adab kita bila menziarahi jenazah, ya, kita perlu jaga hati ahli keluarga yang ditinggalkan, dan yang kedua kita perlu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kematian itu kepada kita sebagai satu nasihat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Yalah, itu cukup jelas sekali. Maksud dia ialah menarik tadi maksud di sebalik pepatah manusia mati meninggalkan nama, itu yang maksud yang sebenar yang saya pun tak tahu sebenarnya. Kita fikir mungkin tinggalkan nama kan. Tapi zaman sekarang orang tinggalkan banyak Facebook, social media kan. Jadi kena hati-hati. Apa yang kita post akhir tu kadang mempengaruhi juga. Mana tahu kita dah post tiba-tiba marah-marah ke apa, tiba-tiba itulah postan akhir kita, nampak biasa orang akan share balik kan, share balik dan ni kata-kata dia patutlah macam nak meninggal kan, orang akan sebut. Tapi kalau yang buruk macam mana? Ya, betul. Kalau benda yang baik, masya-Allah, orang akan ingat. Baiklah Ustaz, ada yang mengatakan sekarang kita tahu banyak kematian mengejut ya Ustaz. Secara muda-muda, tak sangka, tak ada sikit apa pun kadang-kadang Ustaz. Tiba meninggal. Ada yang kata itu tanda kiamat. Betul Ustaz? Betul, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis menyebut antara tanda-tanda kiamat itu ialah banyaknya kematian yang mengejut. Kematian mengejut ini sebenarnya dah berlaku dah banyak zaman, tapi di zaman kita ni dia lebih ramai. Mengejut ni ialah dalam keadaan kita sihat. Dia tak semestinya mengejut ni mengejut mati sakit jantung, tidak. Mati kerana bunuh diri pun mengejut juga. Ya. Bila sebut tentang terkejut ni, contohlah kan nanti kita habis program ni. Saya balik tiba-tiba Tuan Adi dapat info Ustaz Rafi yang tadi kuliah tadi meninggal dah. Terkejut tak? Terkejut. Tanya keluarga dia, elok je subuh tadi saya lepaskan dia, kata isteri saya, dia meninggal. Allah, terkejut isteri kita. Kawan-kawan berkata, elok semalam tadi Ustaz Syekh, besok dia ada program kat Al-Hijrah semua terkejut, rasa macam tak percaya apa yang berlaku. Tapi sebenarnya yang lebih terkejut siapa? Saya sendiri yang mati ni. Terkejut, ya Allah, aku dah mati kan, tadi baru cerita pasal mati, rupa-rupanya aku dah mati. Inilah satu pengajaran yang perlu kita ingat, bahawa mati ni banyak kematian mengejut di akhir zaman ini. Maka bila sebut tentang itu, sebenarnya Nabi bukan nak tekankan tentang tanda-tanda akhir zaman itu sangat, tapi nak suruh kita bersedia. Kematian kita ni boleh datang mengejut tanpa kita bersedia ataupun tidak bersedia, apatah lagi kan. Maknanya kalau tak bersedia, tak ada bekalan, tiba-tiba dalam kubur, macam saya bacakan ayat tadi lah, Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah, aku nak beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Nahi, jangan kau haraplah kan. Masya-Allah. Masya Allah, itulah dia. Ya, kalau kita dengar ada yang kematian yang semengejut ni, kita nak buat dosa pun jadi takut ya, Ustaz. Sebab kita tak tahu bila masa nyawa kita akan diambil. Baik Ustaz, soalan yang kita nak bertanya lah mengenai kematian. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Jadi mungkin ramai nak mengetahui apakah ciri-ciri kematian husnul khatimah, Ustaz? Masya Allah kan. Bila sebut tentang husnul khatimah, satu benda yang kita sangat harap. Ya Allah, kurniakan kami husnul khatimah. Apa dia tu? Kematian yang baik. Jangan kurniakan kami su'ul khatimah, kematian yang buruk ya Allah. Kita minta pada Allah Ta'ala. Lalu apakah tanda-tandanya seseorang itu dapat husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Kena ingat ya, sebelum kita bicarakan tentang apa maksud husnul khatimah atau su'ul khatimah tu, maka kita perlu tahu bahawa ini adalah sebagai satu ibrah pada kita. Kita tak boleh judge orang. Contohnya kita tengok orang tu mati kan, teruknya dia, ni su'ul khatimah ni. Tak boleh macam tu kan. Tak boleh. Maka kita ni diminta diam daripada kata-kata yang tak baik kan. Malaikat itu hadir ketika orang mati, ramai malaikat hadir, maka dia akan mengaminkan setiap kata-kata yang baik, maka ucap yang baik. Maka antara tanda-tanda husnul khatimah ialah bila dia mati, dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah. Masya-Allah kan. Dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Ini kejayaan sebenar manusia. Kejayaan kita bukan kerana kita pegang satu sijil, kita pegang kita punya graduasi, kita dapat pekerjaan yang baik, kita dapat keluarga yang baik. Itu bukan kejayaan yang sebenar. Kejayaan sebenar bila kita mati dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Tapi perlu ingat ya, pada orang yang hidup ketika berhadapan dengan orang yang nak mati ni, dia kena ajar kalimah la ilaha illallah. Itu sunnah. Sunnah tu pada orang hidup. Ikut ya, la ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah. Ini sunnah pada kita yang hidup ni, pada yang mati ni.
Tapi sesungguhnya yang mengizinkan dia dapat ucap ataupun tidak itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quranul Karim surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahul ladzina amanu bil qawli sabit. Allah Taala menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh. Makna kata Allah Taala sendiri yang akan menetapkan pada orang yang beriman ni kalimah yang tetap teguh, iaitu kalimah la ilaha illallah ni. Allah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia, hidupan di dunia dan juga di akhirat. Maknanya bila dia nak mati, kalau Allah Taala redha pada dia, Allah rahmat pada dia, maka nescaya Allah Taala sendiri yang akan mengingatkan dia kalimah la ilaha illallah meskipun dia mati seorang diri kat rumah. Mati seorang kat rumah. Ada orang risau, macam manalah dia mati, siapa dah ajar kalimah la ilaha illallah pada dia. Kalau dia orang beriman, insya-Allah Allah akan ajar kalimah la ilaha illallah, dia akan sebut, ya. Namun wa yudilullahu zalimin, Allah Taala akan sesatkan orang-orang yang berlaku zalim. Maknanya berlaku zalim pada diri sendiri. Ada orang yang mana bila dia nak mati, ramai orang ucap la ilaha illallah, tapi dia dengar kalimah la ilaha illallah tu. Nak sebut, tapi Allah keluarkan lidah dia. Wa iyazubillah min zalik. Maka kita takut perkara ini berlaku pada kita. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Taala boleh buat apa saja yang dikendakinya. Maka husnul khatimah antara tanda-tandanya awal ialah dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, tanda husnul khatimah itu ialah dahinya berpeluh. Sebagaimana satu hadis ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit sakarat, Nabi SAW nak wafat, Nabi berapa kali pengsan di sisi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika itulah Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat wajah Rasulullah ni berpeluh. Dan peluhnya cukup luar biasa wangi, masya-Allah. Bila dikatakan pada Rasulullah, bila Rasulullah sedar, ya Rasulullah, peluh apa yang keluar di wajahmu ini sungguh luar biasa wanginya. Maka kata Nabi SAW, orang beriman itu mati dalam keadaan wajahnya berpeluh. Ada riwayat menyebut dahinya berpeluh. Maka kita perhatikan orang yang baru meninggal dunia, dahinya peluh ke tidak. Masya Allah, kalau ada tu tanda-tanda yang baik yang disebut oleh Nabi SAW, maka kita harap begitulah pada kita nanti, mati dalam keadaan wajah yang berpeluh. Yang ketiga, ramai orang berkata baik-baik pada dia. Kita tengok, ramai datang, macam mana? Arwah ni dulu baiklah, dia ni tak pernah cakap buruk pada orang. Dia puji-puji, makna kata yang cakap ni semua cakap yang baik-baik, kan. Share kat Facebook pun cerita baik-baik tentang kebaikan dia, baik yang jelas ataupun benda yang tak nampak, kan. Ini tanda-tanda yang baik bila ramai ceritakan tentang kebaikan-kebaikan dia setelah dia meninggal dunia. Dan yang keempat ialah mati dalam ibadat. Masya Allah. Malam tadi kan satu orang meninggal dunia dekat Masjid Bandar Seri Putra. Allah, baca cemburu kita meninggal macam tu. Tengah solat, saya dimaklumkan baca solat isyak katanya. Rakaat kedua kot dia tumbang. Allahu Akbar. Kita nak mati macam tu. Ramai orang baca cerita nak mati kat depan Kaabah, nak mati dalam haji. Sedangkan kita ni boleh mati dalam keadaan apa yang kita sedang lalui sekarang. Mati dalam keadaan ibadat, mati dalam keadaan Al-Quran. Kita akan mati sesuai dengan kelaziman kita. Kalau kita ni ahli Quran, maka insya-Allah kita akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kita ni ahli ibadat, solat, maka insya-Allah akan mati kita dalam keadaan solat. Tapi kalau kita ni ahli-ahli yang maksiat, kita berhibur sana sini, takut-takut Allah ambil nyawa kita di saat kita dapat buat maksiat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu husnul khatimah. Ya Ustaz, menarik juga. Baik Ustaz, ada satu soalan yang agak menarik juga dari Facebook ini. Mengenai soalan ini daripada Encik Muhammad Nazir. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Kebanyakan masyarakat Malaysia khususnya masih kurang faham bila ada kematian, bila suami atau isteri tidak boleh cium arwah pasangannya. Dan ada juga yang beranggapan sekiranya air mata terkena jenazah akan menyiksa jenazah. Mohon pencerahan daripada Ustaz secara ringkas mungkin Ustaz sebelum kita berjerihat. Terima kasih pada saudara bertanya, saudara Muhammad Nazir. Yang mana memang berlaku. Kadang-kadang kita ni bila meninggal dunia, orang nak cium biasalah wajah si mati kan, mak dia ke apa. Maka adalah sekelompok orang yang akan sebut jangan kena air mata kan, jangan kena air mata kan, tak mata keluar bahasa Negeri Sembilan. Saya ni Negeri Sembilan kan, jangan keluar air mata kata dia, kesat air mata tu. Maka sebab apa? Sebab kalau air mata tu jatuh kat muka mayat menyeksa si mati. Ini satu anggapan yang salah, ya. Pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat kan. Abu Bakar As-Siddiq satu orang yang paling sedih sekali. Dan setelah Rasulullah dimandi dan dikafankan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mencium jasad Rasulullah ini, wajah Rasulullah yang mulia ini dengan air matanya, dia menangis. Kalau Abu Bakar, orang yang cukup merapat dengan Rasulullah pun menangis sampai air matanya keluar pun, makna benda yang tak jadi masalah, apatah lagi kita sebenarnya. Yang sebenarnya perlu kita betulkan ialah yang Nabi larang ialah meratap.
Meratap tu macam mana? Meratap tu kita tak redha. Kenapa mati? Ya Allah, kenapa kau ambil dia bukan orang lain ya Allah? Ini meratap. Benda yang ditegah oleh Rasulullah sejak zaman jahiliah lagi. Nabi cukup larang benda begitu, tapi air mata bukanlah satu benda yang salah, tapi dia adab. Makna kata kalau kita cium jenazah sebaiknya kita lap lah. Itu adab. Supaya orang kemudian nak cium juga. Nanti dia nak cium, basah pula. Siapa pula berlendir ni kan? Masya-Allah tak selera pada dia pula. Maka benda ni kita perlu betulkan. Wallahu alam. Itu adab perlu dijaga. Alhamdulillah. Dan nampaknya Ustaz kita pun dah sampai ke penghujung Ustaz untuk perbincangan kita pada mungkin sedikit kesimpulan Ustaz. Nasihat kepada Ustaz kepada kita semualah dalam hal kematian ini. Masya-Allah. Jadi sebagai penghabisan kesimpulannya, kita perlu ingat bahawa kematian ini memang tidak bersyarat. Ya, macam yang dikatakan di awal tadi, dia tak kira usia tua atau muda, tidak kira harta banyak ataupun sikit, tidak kira kaya ataupun miskin, tak kira kita ni pangkat tinggi ke rendah, tak kira sama ada kita bersedia ataupun tidak bersedia, maka dia akan datang pada kita tak lambat secepat, tak lambat sesaat ataupun tak cepat walaupun sedetik. Maka kita perlu bersedia. Dia akan datang mengejut. Maka setiap kali kita hendak lakukan sesuatu, ingatlah mati. Orang yang ingat mati ni dia cerdik sebab apa? Dia akan mengawal segala kehidupan dia. Dia akan buat apa yang dia buat. Contohnya dia bekerja. Bila dia bekerja dia akan ikhlas. Kerana apa? Kerana ingat mati. Bila dia kerja dia akan jujur kerana dia ingat mati. Orang yang buat salah silap dalam pekerjaan dia ini kerana dia lupa bahawa satu hari nanti dia akan mati dan dia akan diperhitungkan dengan segala apa yang dia buat di dunia itu, di dunia dahulu, baik yang baik ataupun buruk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mendapat iktibar atas perkongsian yang ringkas ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kepada Ustaz Rafi. Alhamdulillah, dan penonton Facebook pun ramai yang mengucap terima kasih kepada Ustaz. Penjelasan yang cukup jelas, yang cukup memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah, syukur. Baiklah, Assalamualaikum akan berehat seketika. Tapi selepas ini kita akan bersama dengan seorang pahlawan. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami.